Baik, kembali bersama kami di Rampai Pagi. Selamat berhujung minggu kepada penonton-penonton kita yang menyaksikan. Ya, tidak kira di mana pun anda berada. Alhamdulillah, pada ketika ini ada aplikasi RTB Go untuk menyaksikan kami ya dalam rancangan Rampai Pagi. Di samping itu juga Facebook ada RTB News untuk menyaksikan secara live ya. Betul. Dan sebelum kita mengikuti berita pukul 9 pagi bersama dalam ruangan wawancara mengenai dengan tajuk ke arah gaya hidup sihat. Apa kata Fiza? Apa? Kita terus berkenalan? Boleh. Baik. Dengan tetamu jemputan kita ni hari ini ada 3 orang sebetulnya ya dijemput. Jadi dipersilakan memperkenalkan diri di sebelah Wali dulu barangkali. Di sebelah saya ialah Yang Mulia Khairul Anwar bin Jamuddin, merupakan mengambil kursus Pearson BTech UK Level 2 IT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan berada di sebelah kiri Khairul Anwar ialah Yang Mulia Awangku Bahrul Hasya Azmi bin Pengiran Haji Ali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pagi ni, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Beliau mengambil kursus Pearson BTech UK Higher National Diploma in Business ya. Dan berada di sebelah kiri Awangku Bahrul ialah Yang Mulia Awangku Aminur Ridwan bin Pengiran Amir Hamzah, mengambil jurusan Pearson BTech UK Higher National Diploma in IT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar pagi ni, sihat juga ya? Alhamdulillah hebat. Alhamdulillah hebat. Hebat terasa memang betul. Pagi-pagi kita kena terasa hebat supaya bersemangat untuk sepanjang hari, betul. Alhamdulillah ya. Topik yang kita ketengahkan pada hari ini ke arah gaya hidup sihat. Alhamdulillah kebelakangan ini kita ini melihat ya trend kesedaran di kalangan orang-orang kita ni untuk menggayakan kehidupan seharian mereka dengan gaya hidup yang sihat semakin menjadi-jadi, semakin orang famous, semakin menggalakkan, diminati juga. Ya. Jadi alhamdulillah pagi ini kita akan sedikit membuat wawancara bersama dengan tetamu undangan kita ini bagaimana ya ke arah gaya hidup sihat ini. Betul. Jadi di sini ya untuk Khairul Anwar terlebih dahulu. Jadi sejak bila Khairul Anwar ya memulakan perjuangan dalam meningkatkan kecerdasan fizikal ini? Dari start mulanya dari sekolah menengah lah. Start minat macam bola, berlari apa. And then kira macam ada dari sanalah kira macam ada minat untuk membuat sesuatu daripada nada lah. Mungkin barangkali bersama teman-teman melihat teman begitu aktif, jadi terbuka diri pun macam ada kira semangat untuk mencuba untuk dalam bidang jadi kecerdasan alhamdulillah fizikal. Bermula daripada alam persekolahan menengah. Ya. Minat untuk melakukan aktiviti kegiatan fizikal ini ya. Sukan-sukan yang sering dilakukan apa sahaja? Berlari, macam hiking, itu workout di rumah macam biasalah push up, itu macam buat senaman biasa-biasalah saja. Main bola tu jarang sudah. Sekarang jarang sudah. Jarang sudah. Tapi waktu sekolah menengah dulu memang sering ya. Sering. Jadi buat Khairul Anwar sendiri, mengapa memilih untuk melakukan kegiatan fizikal ini? Apa kepentingannya sebenarnya? Kepentingannya supaya badan kita sihat, fizikal mental tadi makin kuat supaya macam kita ni rasa macam indah stres lah, indah ada tekanan macam pikiran lain-lain apa. Untuk keyakinan diri je lah. Jadi kalau Khairul Anwar sendiri sehari tidak melakukan aktiviti sukan, macam mana perasaan? Jadi perasaannya macam malas lah jadinya, macam limpang-limpangnya nadakan di buntu lah rasanya. Buntulah. Jangan itu dari semua orang sebetulnya. Kalau aktif bersukan, datang-datang indahnya orang di rumah saja memang terasa lain rasanya, malas, lamah badan, macamnya orang bekerja berhabis-habis tapi sebenarnya indah di rumah saja pun masih jual lamah badan itu. Deja. Okey, baiklah. Untuk soalan untuk Awangku Bahrul Hasya Azmi pulang. Okey, di sini ya. Jadi
Tadi sudah diberitahu, jadi bagaimana terangkan pengalaman, kongsikan pengalaman dengan kami dan juga para penonton barangkali ya, ketika mendapat tempat ketiga sewaktu menyertai pertandingan di antara sekolah-sekolah Keratido. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bercakap mengenai pengalaman yang diikuti ketika pertandingan Keratido adalah pengalaman yang lebih dikenang bukanlah ketika perlawanan, tetapi adalah ketika latihan yang diadakan. Yang mana latihan-latihan yang kami hadapi itu amatlah mencabar dan mentaliti haruslah kuat. Yang mana segala latihan, segala cabaran yang dihadapi perlunya mengikuti apa yang diarahkan oleh kami punya sensei. Baik, Awangku Bahrul mula terlibat dalam sukan karate ini sejak bila? Pada mulanya sukan karate diikuti ketika CCA Sekolah Menengah. Lepas satu baru rasa berminat untuk mengikuti sukan-sukan yang lain. Bermula dari karate, bertanding, dan dari sanalah mulanya untuk memikir pentingnya untuk menjaga kesihatan. Menarik sekali ya. Jadi memang sudah lamalah terlibat dalam sukan karate ini ya. Sejak 2013. 2013. Bayangkan sekarang sudah 2020. Lebih kurang 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun ya. Setakat ini karate ada belt kan? Ada belt. Sekarang memegang belt berwarna apa? Sekarang tidak lagi seaktif dulu karate. Pasal sekarang minat tu sudah berubah. Ya. Minat tu tidak lagi kepada sukan yang self defense, tetapi lebih kepada penjagaan kesihatan dari segi pemakanan, kesenaman, pergaulan dan seumpama dengannya. Jadi pada ketika ini sering melakukan aktiviti fizikal apa sahaja yang dilakukan? Buat sekarang yang secara berterusan adalah seperti daily home workout, push up, pull up, sit up, squat dan jogging 2 minggu sekali, hiking, golf, dan yang paling penting adalah target dalam seminggu 150 minit bersukan. Yang mana dalam 30 minit dalam 55 hari seminggu. Wow, luar biasa sekali ya. Ada jadual-jadual yang tersendiri. Jadi tahu untuk melakukan aktiviti sukan dalam rumah ini belajar dari mana? Pada mulanya belajar dari guru di sekolah menengah, mengambil CCA Fitness Club. Di sana dia mengajar kami untuk kepentingan sukan bukanlah hanya sekadar pada melakukan aktiviti fizikal, tapi lebih kepada mengetahui apakah yang patut kami jaga, macam pemakanan, sukan, mentaliti yang baik, pergaulan. Itu dia. Jadi kita teruskan kepada yang peserta, bukan peserta, tetamu kita yang ketiga pada pagi ini, iaitu Awangku Aminur Ridwan. Kalau tadi Awangku Awangku Bahrul Hasha Keratido. Kalau Awangku yang seorang ni taekwondo. Jadi dalam sukan taekwondo sebagai seorang pelajar yang telah memenangi tempat kedua dalam pelbagai pertandingan taekwondo, sila ceritakan kepada penonton bagaimana latihan yang biasa Awangku sendiri lakukan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk latihan taekwondo, pada mulanya saya hendaklah mempunyai seorang guru, yang mana yang guru ini kita ini akan dapat daripada nasihatnya untuk membuat dengan cara yang lurus. Dalam apa yang kami pelajari antaranya ialah apa yang kami buat tu kelenturan badan, flexibility, kemudian ketahanan mental, ketahanan fizikal, kemudian kita ni punya confidence ataupun keyakinan kita ni dalam melakukan sesuatu tu. Karena kalau dalam taekwondo ada sparring. Dalam sparring kita ni mesti ada, kita ni punya speed apa dalam dari sana, kita ni punya latihan tu hendaklah berguru. Kalau sendiri-sendiri takut salah, injure, takut cedera. Ya. Jadi Awangku Aminur sudah terlibat dalam sukan taekwondo ini bermula bila? Mungkin boleh menceritakan sedikit. Untuk sukan taekwondo pada mulanya saya mengikuti pada tahun 2014.
masa awal-awal tu adalah dia tahu apa erti taekwondo ni, tapi ada melihat satu persembahan ni yang mana diorang membuat satu demonstrasi. Demonstrasi contohnya diorang punya tendangan tinggi dan split, dan saya itulah macam tertarik kemudian mengikutinya tanpa ada niat kan ikut, kemudian terus ikut. Okey, itu dia. Jadi dari minat lah. Ini samalah macam dari apa, mata jatuh ke hati, dia jatuh hati. Lepas tu dia nak mengikuti dan mendalami. Betul? Betul. Okey, untuk Wali ada soalan? Ya, kita ada sedikit paparan klip video untuk sama-sama kita saksikan. Berhenti rehat seketika, kita saksikan tayangan klip video ini. Antara kepentingan para pelajar untuk mengamalkan cara hidup yang sihat adalah yang pertama, meningkatkan produktiviti. Kedua, memberikan kecerdasan minda. Ketiga, menambah keyakinan diri. Dan yang keempat, mengajar kita erti disiplin dan komitmen. Cara untuk menarik perhatian para belia di luar sana ialah menjadi contoh mengamalkan cara hidup sihat, iaitu makan makanan sihat dan membuat aktiviti yang mencabar, supaya para belia di luar sana ikut serta dalam semua cabaran sukan. Ya, alhamdulillah, itulah sedikit ya tayangan klip video yang kita saksikan, kepentingan ya untuk menuju ke arah gaya hidup yang sihat. Jadi apa kepentingannya sebenarnya gaya hidup yang sihat ini bagi membantu seorang pelajar buat Khairul Anwar sendiri? Bagi untuk pelajar di luar sana, cabaran dalam sukan ni tani tidak boleh macam give up, macam putus asa. Jadi tani mesti macam bangkitkan lagi. Kira macam mana tu, macam mana bangkitkan? Macam cabarkan diri lah. Kira jangan lihat macam orang boleh buat ni, tani tidak boleh. Tani mesti cabar juga. Kira macam ia boleh buat main bola jadi menang, tani kenapa tidak boleh? Tani mesti semangat lagi. Mesti semangat. Jadi jadikan satu inspirasi lah. Jadi ingin saya bertanya, idola Khairul Anwar sendiri dalam bidang sukan ini siapa? Idola saya Brian Ryan. Siapa ni? Brian McKnight, penyanyi. Brian dari USA. Pelari pecut. Pelari pecut, Brian McKnight. Okey, pelari pecut. Kalau saya ya pelari jauh selalunya macam nantilah saya beritahu ya. Saya sendiri lupa. Okey, baiklah. Kalau soalan untuk Awangku Bahrul Hasyah sendiri, seorang pelajar. Jadi bagaimana membahagikan masa di antara pelajaran dan juga bersukan? Kadang-kadang ialah kalau sudah belajarnya orang lupakan bersukan ni lalah, ataupun asyik bersukan and then belajar kadang-kadang boleh lalahnya orang, dah konsentrate. Jadi macam mana membahagikan masa tu? Okay, pertama sekali sebelum kita membagikan masa, kita mesti ambil tahu yang sukan tu satu komitmen kita sebagai manusia. Hak diri kita untuk menjaga kesihatan kita, untuk lebih merasa produktif dan proaktif. Betul. Dan soalan tadi, bagaimana kita untuk membagikan masa adalah dengan menyusun jadual kita dengan cara yang betul. Dan perlunya ada motivasi untuk kita melakukan apa yang kita melakukan sukan dan kerja sekolah. Tapi kadang-kadang kita tidak memerlukan motivasi untuk melakukan sukan. Tapi lebih kepada kerana motivasi itu adalah tempohnya sementara, bukan kekal. Kalau ada motivasi, baru ada semangat untuk lakukan. Tapi kalau tidak ada motivasi, tidak ada semangat untuk melakukan. Jadi apa lebih penting di sini adalah pertama, tujuan kita untuk bersukan. Apakah tujuan asal kita untuk bersukan? Adakah ianya kerana ikut kawan atau kerana ingin menjaga kesihatan kita? Dan yang kedua, mempunyai strategi yang betul untuk bersukan. Dan yang ketiga, disiplin yang paling penting. Tanpa disiplin, kita tidak akan dapat melakukan sukan dengan cara yang betul. Dan kalau kita ada disiplin, mengikuti strategi yang betul, lebih mudah untuk kita capai apa yang kita inginkan. Maksud di sini, bagaimana kita ingin, macam mana cara untuk
menyusun masa kita tu adalah dengan disiplin. Jadi disiplin kena kuat lah. Betul. Ni orang kuat hati, kena George Matuk. Ya. Menampakkan bahawa seseorang itu ya benar-benar komited. Benar komited. Di dalam melakukan rutin harian ke arah gaya hidup yang sihat ya. Banyak kepentingannya bagi mereka yang melakukan gaya hidup yang sihat ini ya. Buat Aminur sendiri mungkin ada pesanan-pesanan yang ingin disampaikanlah kepada para pemula ya yang mungkin baru saja bergiat aktif untuk melakukan gaya hidup yang sihat ini. Okey, buat siapa saja yang ingin memulakan sukan, kita ni tanya diri kita ni kenapa kita ni kan ikut sukan itu. Kemudian sukan ini kerana sukan ini kadang kalau bagi saya adalah satu kepentingan dalam kehidupan. Kita ni kena stabil dalam hidup ini. Belajar juga, bersukan juga. Ya. Kemudian dengan adanya sukan ini, kita ni dapat kesihatan untuk diri kita ni. Kemudian dengan adanya kesihatan kita ni dapat manfaatkan arah orang lain. Yang mana kalau masa ni untuk contohnya volunteering, kita ni dapat membagi kita ni punya tenaga kita ni tenaga untuk masyarakat lah. Menyumbangkan tenaga kepada masyarakat ya. Our youth, belia muda kita ni memang sangat full of energy ya, sangat bertenaga untuk memberikan sesuatu kepada negara yang kita ni cinta ini. Betul. Ya. Bukan sahaja gaya hidup yang sihat dari segi fizikal, antara tips yang kita dapatkan juga daripada media sosial dan juga pakar-pakar, permakanan adalah sumber yang penting. Siapa yang boleh bercakap mengenai dengan permakanan di sini? Permakanan? Makanan yang sihat. Macam sayur, sayur lah, terutamanya sayur lah biasanya. Sayur, kurangkan macam makan makanan manis, macam coklat, gula-gula, tu boleh merosakkan kesihatan lah macam tu. Betul. Jadi Fiza suka makan coklat ya? Tidak, kerana saya takut manis. Jadi saya banyakkan manis dalam senyuman. Itulah saya tak makan coklat. Awas ya Fiza ya pagi ini ya. Tetapi betul lah ya. Lebihan makanan manis ini akan mengakibatkan kencing manis dan sebagainya. Memang dia memberi tenaga, memang betul. Tapi boleh dimakan tapi secara sederhana ataupun dikurangkanlah. Jangan orang terdonduan rezeki, jangan habiskan saja, jangan cuma itulah, kontrol upaya-upaya. Ya. Adakah di antara tetamu-tetamu kita ini tahu mengenai dengan calorie counting, mengira kalori yang diambil setiap hari? Pasal calorie counting itu okey. Kalau cakap mengenai kesihatan, ini lebih macam apa yang kita ni mau target, macam apa yang akan cuba disampaikan, macam mana apa goal kita untuk jadi sihat. Sekiranya kalau saya sini bina badan. Sini bina badan tu portionnya lain daripada orang atlet. Atlet lebih banyak menggunakan energi dan seni bina badan lebih banyak menggunakan protein untuk perkembangan masa. Jadi itu takluk kepada kita punya goals di masa akan datang. Jadi memang lainlah masing-masing dengan cara masing-masing dari segi permakanan dan sebagainya. Jadi untuk yang terakhir barangkali Wali di sini diucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita ni pada pagi ini, iaitu Khairul Anwar bin Jamuddin, Awangku Bahrul Hasha Azmi bin Pengiran Haji Ali serta Awangku Aminur Ridwan bin Pengiran Amir Hamzah. Ya. InsyaAllah kita akan bersama lagi dalam kesempatan jika ada waktu yang terluang, dan teruskan mengekalkan gaya hidup yang sihat, dan mudah-mudahan akan sedikit sebanyak dapat memberikan inspirasi kepada muda belia kita ni untuk bermula sekarang, bermula hari ini untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Fiza. Ya, saya. Itu dia tadi satu wawancara, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan serta yang dikongsikan habis kita mendapat manfaat. Saya mendapat manfaat, Wali juga, insya-Allah ya. Baik, selepas kita mengikuti berita pukul 9 pagi ini nanti kita ada package program mengetahui mengenai dengan kemahiran menyelenggara kasut roda.
Kasut roda ini Rollerblade lah ya. Memang ada penggemar-penggemarnya juga di Betul. kalangan orang-orang kita ni. Selain daripada itu, kita akan wawancara bersama artis tempatan bersama Indra Jaman nanti, insya-Allah. Beliau ada lagu baharu ya yang akan diketengahkan pada hari ini. InsyaAllah akan kita ketahui selepas berita 9 pagi ini nanti. Jadi, apa kata kita berhenti rehat seketika? Betul. Dan kita teruskan dengan berita pada pagi ini bersama dengan Haryanti.